Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang perpaduan kaum di negara Malaysia. Siapa tahu apa itu perpaduan? Saya tahu Melayu, Cina dan India. Betul juga apa yang Ayu katakan. Cumanya Melayu, Cina dan India lebih kepada kaum, manakala perpaduan ini merujuk kepada kerjasama ketiga-tiga kaum tersebut. Bagaimana kita mahu menunjukkan kerjasama antara kaum itu, cikgu? Kerjasama antara kaum itu dapat dilihat apabila terdapat pelbagai aktiviti yang dilakukan bersama. Aktiviti tersebut ialah aktiviti gotong royong di sekolah, aktiviti ziarah menzarahi pada hari perayaan dan juga aktiviti sukan tahunan di sekolah. Oh, begitu. Selain daripada aktiviti tersebut, apa lagi yang boleh menggalakkan perpaduan antara kaum? Seperti yang kita tahu di negara Malaysia, kita boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum dari segi aspek permakanan dan juga aspek pemakaian. Siapa tahu apakah makanan bagi kaum India? Saya tahu, cikgu. Bagi kaum India, makanan mereka ialah tosai dan roti canai. Makanan ini juga menjadi tarikan dan semakin diminati oleh kaum-kaum lain. Betul itu, Ravi. Bagaimanakah pula pemakaian bagi kaum Melayu? Orang Melayu, bagi kaum wanita, mereka memakai baju kurung, manakala bagi kaum lelaki pula, mereka memakai baju Melayu. Apa yang kita dapati pada masa sekarang, baju tradisional kaum Melayu juga dipakai oleh kaum yang bukan Melayu, sebagai contohnya di majlis-majlis kerajaan. Bagus, Ayu. Di sini, kita dapat melihat selain daripada aktiviti-aktiviti kerjasama antara kaum ini, kita juga dapat melihat bahawa perpaduan kaum ini dapat diterapkan melalui nilai-nilai budaya dan warisan yang berbilang kaum. Saya ingin membuat kesimpulan, cikgu. Setiap kaum perlulah bersama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan perpaduan untuk membina bangsa yang terdiri dari rakyat yang berbilang kaum dan bersatu padu. Kesimpulannya, saya dapati bahawa perpaduan berbilang kaum adalah perkara yang amat penting. Terdapat beberapa falsafah pendidikan negara FPK dan falsafah pendidikan guru FPG di negara kita yang boleh dikaitkan dengan sikap perpaduan. Antara nilai FPK yang boleh dikaitkan dengan perpaduan ialah rakyat Malaysia dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Elemen ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia perlulah berusaha untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat, sebagai contoh dengan mengamalkan nilai murni dan sikap toleransi. Kita mestilah mewujudkan persefahaman dalam suatu kelompok masyarakat supaya kita boleh menerima norma masyarakat tanpa mempunyai masalah. Akhir sekali, nilai FPK yang kita dapati ialah setiap individu haruslah mematuhi peraturan dan akta yang termaktub dalam perlembagaan negara. Seterusnya ialah elemen FPJ yang dapat kita lihat iaitu menyanjung warisan kebudayaan negara. Negara kita Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya yang unik. Sebagai seorang guru, kita perlulah menghayati warisan kebudayaan negara. Sebagai contoh, adat resam dan kesenian. Selain itu, guru juga boleh mengambil inisiatif. Sebagai contoh, membuat aktiviti atau program yang berkaitan dengan kebudayaan. Misalnya, memberi pendedahan, warisan dan malam kebudayaan. Akhir sekali, guru juga haruslah menerapkan nilai dan sikap patriotisme dalam diri murid. Sikap ini perlu diterapkan supaya penjajah tidak akan menjajah di negara kita lagi. Kita dapat lihat bahawa penjajahan yang berlaku boleh membawa kepada kerosakan agama dan juga budaya.